Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi seluruh kepimpinan surau, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, seterusnya tuan-tuan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya kita dapat bertemu sekali lagi, dan alhamdulillah kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sebelum kita menunggu masuknya waktu Isyak, kita mendengar sedikit kuliah dan tazkirah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita melalui tadabbur surah Al-Baqarah menggunakan tafsir Nurul Ihsan juzuk ataupun jilid yang pertama. Baik, alhamdulillah tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah. Apa khabar tuan-tuan? Ya, sihat ya? Baik. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita dalam surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan kitab tafsir Nurul Ihsan ini. Dan kitab tafsir Nurul Ihsan yang saya pilih untuk dibacakan dan dibincangkan bersama tuan-tuan muslimat di surau An-Nur ini adalah satu kitab yang klasik, satu kitab yang saya kira hari ini dah hampir 98 tahun. Kitab ini 98 tahun lah. Pengarang ni dia karang kitab ni pada tahun 1925 Masehi. Ini kita dah 2023, hampir 100 tahun lah. Ada satu kitab yang klasik, dan kitab ini adalah kitab tafsir yang kedua yang ada di Nusantara dalam bahasa Melayu. Hari ini kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir dah banyak, dah bersepah, kita kata ni banyak sangatlah yang dikarang dalam bahasa Melayu, kerana kitab tafsir ni selalunya dalam bahasa Arab ya. Di Nusantara, di bahasa Melayu, di tanah Melayu khususnya, pada peringkat awal dahulu, pada awal-awal tahun 19 tahun awal-awal abad yang ke-20 itu belum ada lagi kitab tafsir, yang ada Al-Quran sahaja, terjemahan pun belum ada. Jadi Syekh Qadhi Sa'id bin Omar Al-Khattab ini, dia mengarang kitab ini sebagai memudahkan orang Melayu kita untuk faham Al-Quran. Dan berkatnya buku ini tuan-tuan, sehingga hari ini kitab ini dibaca di masjid-masjid, di surau, di pondok-pondok dan juga madrasah, sebagai mengambil manfaat yang dikarang oleh Tuan Syekh kita. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti pada pertemuan yang lepas pada ayat yang kedua, daripada surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita recap sikit, kita ulang kaji sedikit apa yang kita bahas pada pertemuan yang lepas. Surah Al-Baqarah, surah dia kategori Madaniyah. Surah dia kategori Madaniyah. Surah-surah Madaniyah ini adalah surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Ini setiap kali saya akan ulang lah, sampai tuan-tuan betul-betul ingat. Surah dalam Quran ni dua je, Makiyah dan Madaniyah, dua je. Adalah Kelangiyah, tak ada. Kelang tak ada. Lagilah tak ada kan. Nabi bukan duduk sini. Dua je. Itu timbul persoalan, Nabi dua tempat ni saja kan Nabi pergi? Tidak. Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi ke Khaybar, Nabi pergi ke banyak tempat yang bukan di Mekah sahaja. Tetapi para ulama mengatakan kalau
tempat yang Nabi pergi itu, tempoh dia sebelum Nabi berhijrah, maka itu surah-surah ataupun ayat-ayat itu ayat-ayat yang Makkiyah. Bila Nabi mula hijrah, dia panggil ayat-ayat itu ataupun surah itu surah Madaniyah. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi surah Al-Baqarah yang bermaksud maksud dia apa? Al-Baqarah sapi, kita sebut sapi betina. Baqarah itu lembu betina. Menceritakan satu-satu surah yang menceritakan tentang lembu betina yang diperintahkan kepada Bani Israel untuk disembelih. Kerana berlaku satu pembunuhan, maka mereka nak tahu siapa yang melaku pembunuh dia, maka Allah perintahkan supaya mereka sembelih Al-Baqarah, lembu tu. Nanti lembu tu dia akan beritahu siapa pembunuh dia. Jadi itu dia punya sinopsis ceritalah. Jadi sebabkan itu surah dalam Al-Quran ni, satu surah ini sahaja yang menceritakan tentang Baqarah. Maka Allah highlightkan cerita Baqarah, cerita tentang lembu betina ini dalam surah ini. Maka sebabkan itu surah ini dinamakan sebagai surah Al-Baqarah. Walaupun dia banyak cerita dalam surah Baqarah ini tuan-tuan muslimat, macam-macam cerita yang Allah Ta'ala cerita, tetapi di-highlightkan Al-Baqarah kerana ini satu-satunya surah menceritakan tentang perintah Allah untuk membunuh lembu betina. Baik. Jadi surah Baqarah ini kategori dia Madaniyah. Apabila Madaniyah tuan-tuan, saya dah sebut berulang kali, Madaniyah ini dia mempunyai karakter yang berbeza dengan Makkiyah. Iaitulah surah Makkiyah ni, kalau kita tengok surah-surah dalam Quran yang menceritakan tentang keimanan, tentang beriman kepada Allah, menceritakan tentang beriman pada hari kiamat, menceritakan tentang kebangkitan selepas kematian, itu semua adalah karakter surah-surah Makkiyah, kata para ulama. Namun begitu, kalau kita perhatikan pada surah Madaniyah ini, ayat-ayat 5 ayat pertama ini Allah menceritakan tentang keimanan, tentang beriman dengan gaib, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan kitab. Dan itu adalah karakter ataupun ciri-ciri surah-surah Makkiyah. Sedangkan surah-surah ini surah-surah Madaniyah. Maka kata para ulama, walaupun Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, namun apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berhadapan dengan masyarakat bukannya semua orang Islam. Ya. Apabila Nabi diusir, Nabi dibuang daripada negaranya, daripada Makkah itu, Nabi berhijrah ke Yathrib, nama sebelum Madinah itu. Maka apabila Nabi sampai ke Madinah, ada golongan Madinah daripada kaum Aus dan Khazraj, ini disebut sebagai Al-Ansar. Kaum Ansar ini, mereka ada yang beriman dengan Nabi, maka mereka baru beriman. Hati mereka tak sama macam para sahabat yang telah ditarbiah oleh Nabi 13 tahun di Mekah. Maka di Madinah ada masyarakat orang Islam yang baru masuk Islam. Dan di Madinah juga ada masyarakat yang tak masuk langsung Islam lagi. Itulah musyrikin masih ada lagi. Musyrikin di Madinah masih ada lagi. Orang musyrikin maksudnya orang yang menyembah berhala, yang mensyirikkan Allah itu bukan di Mekah saja, di Madinah pun masih ada lagi. Yang kita anggap bila Nabi berhijrah ke Madinah itu, semua orang Madinah itu pakat masuk Islam. Tak ada lagi yang belum masuk Islam. Dan di peringkat Madinah itu, Nabi berhadapan dengan masyarakat munafik. Maka timbul orang munafik di Madinah. Dan Nabi paling besar, Nabi berhadapan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi mereka duduk ramai di Madinah pada ketika itu. Maka kata para ulama, sebabkan itu walaupun surah ini Madaniyah, tetapi tetap karakter dan ciri-cirinya itu menceritakan tentang keimanan, memperteguhkan keimanan, kerana masih diperlukan di peringkat Madaniyah ini. Baik tuan-tuan muslimat, boleh jelas? Baik. Jadi kita akan sambung pada hari ini, hudan lil muttaqin. Kita tak habis itu. Allah Subhanahu wa taala sebut zalikal kitab, inilah kitab, la raiba fi, tidak ada kesangsian, tidak ada syak padanya. Zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan pada kitab Al-Quran ini. Kalau kita bahas pada pertemuan yang lepas,
surah Baqarah ini dia ada tanda 3 titik tu kan? Ingat tak nama dia apa? Ingat tak? Apa maksud dia? Dia panggil waqaf, bahasa Arab lah kan? Sebab dia, kita ni tajwid ni dia jadi malas nak ingat pasal dia istilah dia bahasa Arab, betul tak? Tapi kalau tanya, tahu yang ni dia bila cara baca dia berhenti salah satu, betul tak? Dia ada 2 tanda tu kan, 3 titik tu, 3 titik awal, 3 titik kedua. Jadi cara dia macam mana? Kita berhenti pada salah satu. Kalau kita berhenti yang pertama, yang kedua kita teruskan. Kalau kita nak berhenti yang kedua, yang pertama kita teruskan sampai tanda yang kedua, ya. Jadi dia panggil dalam istilah tajwidnya, dia panggil waqaf ta'anuq. Waqaf ta'anuq. Ta'anuq maksud dia peluk. Ta'anuq maksud dia peluk. Kerana dia ada 2 waqaf, dia peluk dua-dua ayat tu. Jadi kita dah sebut di antara keistimewaan Al-Quran apabila ada waqaf ta'anuq ini, dia memberi makna yang berbeza. Yang kita bahaskan pada pertemuan yang lepas, apabila kita berhenti pada zalikal kitabu la raib, zalikal kitabu la raib, maka dia akan membawa makna inilah Alkitab, Al-Quran, la raib, tidak ada keraguan, fihi hudal lil muttaqin, padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita berhenti pada hudan, pada fihi, zalikal kitabu la raib fihi, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka dia ada perbezaan makna dia. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat yang kedua itu, Allah Subhanahu wa taala sebut hudal lil muttaqin, kata musannif, lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Kata pengarang kita, yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauh segala tegahannya. Itu sifat muttaqin. Kita setiap hari Jumaat, selalunya Tok Khatib dia akan pesan kepada kita wasiat takwa, ittaqullah. Setiap minggu dia kena sebut. Tuan-tuan kalau dengar hari minggu tu dia tak sebut, maksudnya apa? Sah tak Jumaat dia? Tak sah lah. Wasiat takwa itu rukun khutbah. Dia mau tak mau mesti dia kena sebut. Sebab itu kita dengar tiap minggu khatib dia akan pesan supaya kita bertakwa. Apa maksud takwa? Seperti kata musannif kita, iaitulah orang yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauhi segala tegahannya. Itu maksudnya orang yang bertakwa. Itu orang yang melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu maksud takwa pada asasnya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Taala sebut inilah kitab la raiba, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan muslimat, perkataan hudan maksud dia hidayah. Ada orang nama Huda, Huda, hidayah, mana yang sama, iaitulah petunjuk. Di dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan hidayah, yahdi, tahdi, hudan, maka sebenarnya dalam Al-Quran ini dia ada 2 makna, dia ada 2 maksud. Yang pertamanya kata para ulama, hidayah apabila disebut di dalam Al-Quran, yang pertamanya membawa makna khalqul iman fil qalbi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala mencipta keimanan di dalam hati, terbit keimanan di dalam hati. Itu maksud dia hidayah. So ini hidayah dengan makna yang pertama apabila disebut dalam Quran hidayah. Bila disebut dalam Quran, dalam sesungguhnya hidayah itu ada 2 makna. Pertama dengan maksud khalqul iman fil qalbi, iaitulah Allah menciptakan iman di dalam hati, dalam jantung hati. Maka hidayah dengan makna ini, hidayah dengan makna Allah meletakkan keimanan di dalam hati, ini adalah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Bahkan Nabi SAW pun tak boleh bagi hidayah dalam bentuk menciptakan iman di dalam hati. Nabi pun tak boleh.
Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, kamu tak boleh bagi hidayah. Tahdi, kamu tak boleh bagi petunjuk. Man ahbabta, siapa yang kau cintai. Ini ayat konteks Nabi cerita kepada Abu Talib. Nabi teringin sangat kepada Abu Talib masuk Islam. Abu Talib orang yang mempertahankan Nabi, tapi dia tak masuk Islam. Nabi teringin sangat dia masuk Islam, sehingga akhir-akhir hayat Abu Talib itu Nabi suruh kata qul asyhadu an la ilaha illallah. Nabi suruh dia mengucap, tapi dia tak boleh mengucap. Kerana Allah Ta'ala sebut innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bagi hidayah dengan maksud apa hidayah di sini? Kamu tak boleh bagi iman kepada dia. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh bagi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Maka hidayah di dalam Al-Quran dengan makna pertama, maksudnya hidayah dengan maksud Allah menciptakan keimanan di dalam jantung hati manusia. Maksudnya orang yang bukan Islam, kemudian dia dapat iman. Itu iman yang dia dapat, itu siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu makna yang pertama. Di dalam Al-Quran juga apabila sebut hidayah, dia membawa kepada makna yang kedua, iaitulah hidayah dengan maksud petunjuk. Yang ini yang kita faham tu, hidayah dengan maksud petunjuk. Jadi hidayah dengan maksud petunjuk ini sebagai irsyad, sebagai bimbingan, sebagai panduan. Maka hidayah dengan maksud yang kedua ini, dengan maksud petunjuk itu, dilalah ini adalah hidayah yang boleh kita Nabi SAW bagi, Nabi tunjuk, boleh kita sebagai orang Islam tu tunjuk kepada orang, yang kita kata hidayah itu kita dengan maksud petunjuk, dengan maksud yang kedua iaitulah petunjuk. Maka hidayah beginilah, hidayah dengan maksud petunjuk inilah yang kita minta kepada Allah tiap-tiap hari. Betul tak? Perasan tak kita minta hidayah kepada Allah? Ya, kan kita baca surah Al-Fatihah tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami, hidayahkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi iman telah ada dalam diri kita, tetapi kita minta apa hidayah lagi? Itulah kita minta bimbingan daripada Allah, petunjuk daripada Allah ke jalan yang lurus. Itu makna yang kedua. Jadi hidayah dengan makna kedua ini, maksudnya kita sebagai pendakwah, Nabi SAW sebagai pendakwah, dia boleh bagi kepada orang. Maksudnya bukan bagi hidayah iman dalam jiwa tu, maksudnya bagi bimbingan, bagi petunjuk, yang ni baik, yang ni salah, yang ni kena buat, yang ni kena tinggal. Itu Nabi SAW boleh buat. Maksudnya hidayah dengan maksud tu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Allah kata kepada Nabi, wa innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, benar-benar boleh memberi petunjuk, memberi hidayah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang lurus. Jadi kalau kita tengok dua ayat yang saya sebut tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha la yahdi man yasha. Yang pertama dia kata, Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi, Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah. Tapi ayat yang kedua Allah Ta'ala, innaka la tahdi, boleh pula. Jadi di sini, kalau kita tengok sekali imbas, nampak ada kontradik, iaitu yang pergi kepada raib, pergi kepada keraguan. Sedangkan Quran kata, zalikal kitab la raiba fi. Al-Quran, kitab ini la raib, tidak ada keraguan langsung, tidak ada kontradik. Maka kita kena tengok kepada konteks dia, konteks ayat tu. Al-Quran dia tidak akan ada kontradik yang boleh membawa kepada keraguan. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran dia banyak sebut tentang hidayah. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, hudan lil alamin, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Semuanya ini kita perlu melihat kepada konteks dia. Kita perlu melihat kepada konteks dia. Sebab itu Al-Quran dia ada siyaq dan juga lihaq, yang kita terjemah sebagai konteks. Dia mesti kena tengok ayat itu
dia konteks tu cerita pasal apa? Dia cerita pasal apa ayat tu? Supaya kita tidaklah baca hari tu aku baca Al-Quran kata Nabi tak boleh bagi hidayah. Hari ni boleh bagi hidayah pula. Hidayah yang bagaimana? Konteks dia. Konteks yang bagaimana? Sebab itu penting kita melihat kepada tafsiran itu. Sebab itu kita di surau di masjid buat kelas tafsir itu. Sebab kita boleh tengok terjemahan tuan-tuan muslimat. Tetapi kadang timbul kemusykilan itu mungkin agak sukar kepada kita. Sebab itu kita perlu melihat kepada konteks ayat. Orang orientalis kan, orientalis ni adalah golongan yang mereka orang Eropah, orang Western, mereka orang Europe. Mereka mengkaji tentang kebudayaan Timur Tengah. Disebut sebagai istishraq, di dalam bahasa Arab disebut sebagai orientalis. Maka golongan orientalis ini mereka mengkaji Al-Quran tuan-tuan. Mereka mengkaji Al-Quran sehingga mereka boleh buat Al-Quran. Saya sebut di mana. Tuan-tuan kalau tuan-tuan buka Al-Quran tu mereka boleh buat. Tuan-tuan buka dalam PDF. Di Google ada The True Al-Furqan PDF 30 juzuk. Dia buat sebiji. Mereka kaji Quran dan mereka selewengkan. Ada dalam PDF. Tuan-tuan ambil buat pedoman lah, jangan pergi buat baca pula. Jadi boleh kita tengok. Jadi mereka ni mengkaji Al-Quran sehingga mereka pakar dalam bahasa Arab. Tapi malangnya mereka dengan niat mereka untuk memusnahkan agama Islam, mereka mengkaji. Maka mereka melihat ayat-ayat itu tidak kepada konteks dia. Sebab itu mereka timbul kata Islam teroris. Contohnya Allah Ta'ala sebut waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka haitsu wajadtumuhum, di mana sahaja kamu jumpa mereka orang kafir ni. Maka mereka tengok pada konteks itu sahaja, kata ini teroris. Nampak dalam Quran ni sebut. Kita tengok konteks dia. Dan dalam Quran memang kata waqatilul musyrikin kaffah, Allah Ta'ala sebut. Bunuhlah orang musyrik kaffah semuanya. Ada kata ini nampak ni teroris. Keganasan ada dalam. Jadi sebab itu kita perlu melihat Al-Quran itu pada konteks. Ayat itu tentang apa? Barulah kita boleh faham maksud Al-Quran tersebut. Baik tuan-tuan muslimat. Jadinya hidayah di sini Allah Subhanahu wa taala sebut hudan lil muttaqin. Kata para ulama tafsir mereka mengatakan hudan di sini yang mana satu? Hudan yang mana? Hudan yang dengan maksud Allah menciptakan iman di dalam hati atau hudan sebagai petunjuk saja. Jadi kata para ulama dua-dua boleh di sini. Kerana realitinya memang ada orang yang belum dapat Islam, belum dapat keimanan itu bila mereka mendengar Al-Quran masuk Islam. Contohnya cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia dengar surah Taha itu dia masuk Islam disebabkan mendengar Al-Quran. Hudan, petunjuk daripada Al-Quran. Dan sebahagiannya para ulama mengatakan hidayah di sini dengan makna petunjuk. Maka hidayah dengan makna petunjuk inilah Allah Subhanahu wa taala sebut hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kata musannif itu, iaitulah orang yang takut akan Allah Taala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauh segala tegahannya. Maka kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mention al-muttaqin? Petunjuk kepada orang yang bertakwa sahaja. Kerana orang bertakwalah orang yang akan mengambil manfaat daripada petunjuk Al-Quran. Kerana kalau disebut hudan lil muslimin, dia tak semua orang Islam dia dapat petunjuk daripada Quran, petunjuk dengan makna bimbingan itu. Tapi orang yang bertakwa sudah pasti dia akan mendapat bimbingan hudan, petunjuk daripada Al-Quran. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Segala mereka yang beriman dengan khabar yang gaib daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka, wa yuqimuna as-salah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu
menafkah mereka itu pada taat akan Allah, iaitu berzakat. Baik. Jadi pada ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala sebut allazina yu'minuna bil ghaibi. Kata para ulama, jumlah ataupun ayat ini dia panggil ayat ataupun jumlah tafsiriyah, iaitulah jumlah ataupun ayat menerangkan siapa orang-orang yang bertakwa. Basicnya bila kita sebut orang bertakwa, iaitulah imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, iaitulah orang yang menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu maksud takwa, makna asal dia. Sebab takwa ni tuan-tuan, dia banyak pandangan lah kan. Tuan-tuan belajar kan, ada Sayyidina Ali kata takwa macam ni, takwa macam ni. Tapi basicnya bila maksud takwa, buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala larang. Takwa. Namun begitu tuan-tuan, pada surah Baqarah ayat yang ketiga ini Allah memberikan karakter, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah Taala maksudkan di sini. Siapa orang yang mendapat petunjuk itu? Hudan lil muttaqin, itu orang yang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitulah orang-orang yang beriman dengan al-ghaibi. Beriman dengan al-ghaib. Al-ghaib ini maksud dia apa? Beriman dengan benda-benda yang tak nampak. Yang tak nampak. Sebab itu tuan-tuan muslimat, kita kembali kepada suasana bagaimana Rasulullah SAW menerima surah ini dan bagaimana kita sebut waktu ataupun kita sebut sebagai bagaimana suasana masyarakat ketika itu. Masyarakat jahiliyah, mereka itu masyarakat yang hanya mementingkan material. Mereka akan percaya benda yang mereka nampak saja. Benda yang tak nampak mereka tak percaya. Maka Islam datang, pertama sekali ciri-ciri orang yang bertakwa, iaitulah dia mesti allazina yu'minuna bil ghaibi, iaitulah dia mesti beriman dengan perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ini maksudnya perkara yang maghaba 'anil hawas, iaitulah benda yang kita tak nampak menggunakan panca indera kita yang 5 itulah, mata, telinga, rasa, mendengar dan sebagainya. Panca indera kita tu tak boleh nak cerak benda tu, tak boleh nak detect benda tu. Itu sebagai benda gaib. Maka yang dimaksudkan benda gaib di sini adalah, kalau kita perhatikan rukun iman kita yang 6 ini semuanya benda-benda gaib belaka. Semuanya benda gaib, ya. Kebanyakan yang benda gaib. Yang pertama, rukun iman kita apa dia? Lama tak ulang kaji rukun iman. Rukun negara apa tak ingat dah? Bismillah. Rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Keseluruhannya, kebanyakan semuanya adalah benda gaib, benda tak nampak. Ya, Allah kita tak nampak, benda yang gaib. Lagi malaikat kita tak nampak. Kitab kita nampak, tetapi yang tak nampak ada kalamullah itu, kalamullah al-qadim. Kalam Allah yang qadim itu tak nampak. Tapi mushaf kita nampaklah. Yang keempatnya rasul. Hari ini rasul kita tak nampak. Para sahabat dulu mereka nampak rasul. Hari ini rasul dah jadi gaib kepada kita. Rasul dah jadi benda yang gaib. Gaib ini bukan maksudnya duduk di alam gaib tu. Bukan kita kata alam gaib. Allah tu duduk di alam gaib. Tak. Allah tidak berada di alam. So Allah gaib maksudnya tak nampak. Kita tak nampak. Di dunia kita tak nampak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu menurut surah ini, ayat ini, mereka yang beriman dengan perkara gaib. Termasuklah rukun iman, ya. Termasuk juga kita beriman dengan Nabi SAW hari ini. Sebab itu satu hari Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dia bertemu dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Wahai Rasulullah, ada tak orang yang lebih baik pada kami ni? Kami rasa kami baik dah. Aslamna ma'aka wajahadna ma'ak. Kami masuk Islam bersama kamu, kami berjihad bersama kamu.
Jadi dia tanya begitu, ada tak orang lebih baik daripada mereka? Ini para sahabat ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi bila Nabi mendengar soalan ni, Nabi kata qala na'am. Nabi kata ada. Dia Nabi kata ada lagi, dia kata orang baik. Ingatkan kami bagus dah. Jadi kata Nabi, qaumun ba'dakum yu'minuna bi wa lam yarawni. Iaitulah ada satu kaum ba'dakum, selepas daripada kamu nanti, yu'minuna bi, mereka beriman dengan aku, wa lam yarawni, tetapi mereka tak pernah jumpa aku, tak pernah melihat aku. Maka mereka ini baik, lebih baik daripada kamu. Jadi kata para ulama, khususnya Ibnu Katsir apabila membawa hadis ini, mereka kata yang dimasukkan kita ni beriman ni lebih baik daripada para sahabat itu bukan maksudnya keseluruhan kita martabat tinggi pada malaikat, pada sahabat, tapi dari sudut kita beriman kepada Nabi, kita tak tengok Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi. Kita lebih baik daripada para sahabat yang mereka beriman dengan Nabi dan mereka melihat. Dari sudut itu sahaja. Ada sudut lain, kalahlah kita tuan-tuan. Kalahlah kita. Mereka ni berjihad dengan Nabi, bahkan mereka ikut Nabi sungguh-sungguh. Sayyidina Ibnu Umar, dia ikut sungguh Nabi. Bila turun ayat Allah SWT sebut, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar-benar kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Jadi Sayyidina Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, bila dia dengar ayat ni, dia ikut Nabi pada A sampai Z, dia ikut. Sehingga kan kata khadam dia, kalau kamu lihat Ibnu Umar ini, dia punya ikut Nabi ni, sampai kamu akan kata dia gila. Boleh sampai kata gila. Contohnya, sebabnya dia bila dia sampai satu jalan, dia akan duduk, lepas tu dia tersenyum. Jalan duduk tersenyum. Jadi para sahabat tanya, sebab apa kamu senyum? Duduk, tiba-tiba duduk dan senyum. Dia kata, dulu aku pernah lalu jalan ni dengan Rasulullah juga. Jadi bila aku tengok Rasulullah, dia duduk sini dan Rasulullah senyum. Jadi aku ikut Nabi itu. Sampai terus tu mereka ikut Nabi. Dan mereka sayang Nabi itu lebih daripada kita lah tuan-tuan. Sebab itu jangan kita ingat, hadis ni kita hebat pada sahabat. Tidak, kita hebat dari sudut kita beriman dengan Nabi, kita tak tengok Nabi, itu sahaja. Kan Nabi SAW hari ini pun menjadi al-ghaib, yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Baik, tuan-tuan muslimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa yuqimunas shalah, ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua orang-orang yang bertakwa, iaitulah wa yuqimunas shalah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya, iaitu dengan segala hak-haknya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yuqimun, yuqimun yang kita terjemah sebagai mendirikan solat. Apabila kita menunaikan solat, kita menunaikan solat kan, kita mendirikan solat. Kita sebut menunaikan, tunaikan solat. Sebab apa kita boleh sebut mendirikan solat? Sebab Quran sebut wa yuqimunas shalah, dan mendirikan solat. Maka di dalam bahasa Arab, menunaikan maksudnya yu'adduna, yang kita sebut usolli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan. Itu maksud kita menunaikan. Yu'adduna maksudnya kita menunaikan, kita melaksanakan, kita sempurnakan. Itu maksud kita menyempurnakan, kita melakukan solat. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tak menggunakan perkataan yu'adduna. Jam tu bukan 7.50. Hujur tidak, kita habis lewat ni. Okey, baik. Pasal tengok jam tu ada banyak masa gini. Baik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa yuqimunas shalah, dan mereka ciri-ciri yang kedua, mereka mendirikan solat. Maka kata para ulama, Allah apabila sebut cerita tentang solat, Allah tidak menyebut yu'addunas shalah, menunaikan solat, melaksanakan solat, menyempurnakan solat. Kerana ini semua orang buat. Semua orang buat. Orang Islam memang kena buat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan yuqimunas shalah, mendirikan solat. Mendirikan solat, perkataan iqamah yang kita qamat, mendirikan solat itu dari dalam bahasa Arab maksud dia ad-dawam was-sawab. Ad-dawam was-sabat. Iaitulah kita mendirikan solat itu maksudnya kita sentiasa melakukan dan kita konsisten melakukan.
berserta kita menjaga segala hak-hak solat itu. Maka itu maksud mendirikan solat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri-ciri orang yang bertakwa ini, mereka bukan sekadar menunaikan solat. Menunaikan solat, ramai orang menunaikan solat, tetapi mereka mendirikan solat. Kata Al-Imam Tantawi di dalam kitab tafsirnya, menunaikan solat itu maksudnya menunaikan solat pada waktunya yang ditentukan di dalam waktunya, dan menjaga rukun-rukun solat, menjaga sunat-sunat, menjaga adab, menjaga khusyuk di dalam solat, yang akan menghasilkan falsafah solat, iaitu Allah Ta'ala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu falsafah dia. Kerana yu'adduna salah, melaksanakan solat, menunaikan solat, semua orang buat. Lepas tu tuan-tuan, bila kita masuk kelas, kita dengar kuliah ni, saya dan tuan-tuan, kita cek balik diri kita. Berapa lama dah kita solat, tuan-tuan? Daripada awal kita solat, hari pertama kita balik, kita solat, sampailah hari ini kita solat. Ada tak solat kita ni ada improvement? Ada tak penambahbaikan? Kalau tadi kita solat maghrib, kita rasa kurang khusyuk, kita rasa kurang sempurna, ada sedikit yang kurang. Ada tak kita rasa insya' lagi aku nak buat lebih sikit pada tu? Habis isyak pun rasa tak sempurna, esok nak buat hebat sikit pada isyak malam ni. Maka kita cuba, saya tuan-tuan, kita cuba untuk melihat kepada solat kita. Sebab tu solat ini benda yang penting. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apabila pertama dah clear, ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama, dia melibatkan spiritual, melibatkan hati. Yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan dengan ghaib, perkara-perkara ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah, dan mendirikan solat. Sebab itu kita tengok solat kita ni, kita tunaikan solat ni kerana dia sebagai tuntutan ke sebagai kita sebagai seorang hamba? Ke kata malam ni nak keluar, semayang dululah, sagi balik letih, semayang tak larat, tapi nak kena semayang tak? Betul tak? Ataupun kita rasa semayang tu satu benda yang besar bagi kita. Aku walaupun aku balik lagi, aku kena semayang macam mana aku kualiti aku semayang sebelum aku pergi, dan selepas aku balik pun sama juga, letih pun kita semayang yang sama. Ada tak macam tu? Sebab itu saya dan tuan-tuan, kita muhasabah tengok, kita buat solat kita ni, adakah sekadar sebagai kita lagi kalau tak semayang nanti kena seksa pula, ataupun kita buat solat, kita mendirikan solat betul-betul, kita iqamus solat, sehingga Allah Ta'ala sebut falsafah dia, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu sudah pasti dia akan mencegah orang yang solat itu daripada melakukan dosa-dosa besar dan juga melakukan al-munkar, benda-benda yang munkar. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu, menafkah mereka itu pada taat akan Allah, iaitulah berzakat. Allah Subhanahu Wa Taala sambung pada ayat ini ciri-ciri yang ketiga. Setelah Allah menceritakan ciri-ciri yang pertama melibatkan spiritual, melibatkan hati, yang keduanya melibatkan fizikal, iaitulah mendirikan solat, hubungan dengan Allah, maka ciri-ciri yang ketiga Allah Ta'ala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu, mereka menafkah mereka itu pada taat akan Allah, iaitulah berzakat. Maka ciri-ciri yang ketiga bagi orang yang benar-benar bertakwa menurut surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ini, iaitulah sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, yunfiqun, mereka memberi infak, mereka memberi sedekah. Tuan-tuan muslimat, infak, perkataan infak, kita faham apa infak? Sedekah lah kan? Sedekah. Perkataan infak adalah satu term, satu istilah yang diperkenalkan oleh Al-Quran kepada masyarakat jahiliyah. Kerana masyarakat jahiliyah yang kita faham, masyarakat jahiliyah ni mereka tak bertamadun dan sebagainya. Namun kalau kita baca sirahnya, ada sebahagian individu yang ada bersikap mulia, yang suka memberi derma, suka memberi sumbangan. Maka
orang-orang Arab ni mereka ikram duyuf itu ada, memuliakan tetamu tu. Sampai hari ini pun mereka sangat memuliakan tetamu walaupun mereka jahiliah tuan-tuan. Ada sebahagiannya, bukan semualah, tapi ada, bukan semua yang teruk-teruk belaka, tapi ada. Apabila seseorang itu dia bersikap ataupun dia bersifat dengan suka menderma, orang Arab mereka akan gelarkan dia sebagai karim. Dia adalah mukrim, orang yang suka menderma, kita kata dermawan lah. Tetapi bila Al-Quran datang membawa istilah infak. Infak bermaksud keluarkan sesuatu kepada pihak yang lain. Itu keluarkan satu kepada pihak yang lain. Kita azan dulu.
asr maqam al-mahmud. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit sebelum ini Baik, perkataan infak yang kita terjemah sebagai sedekah, dia berasal pada perkataan bahasa Arab. Macam saya sebut tadi, orang Arab apabila mereka memberi sumbangan, mereka sebut sebagai karam. Maksudnya orang yang mulia, dermawan, kita terjemah sebagai dermawan. Tetapi apabila Islam datang, Islam mengubah istilah itu kepada infaq. Sebab itu kita tengok dalam Quran, mereka yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tertanya kepada Muhammad, yas'alunaka madza yunfiqun, apa yang mereka nak infakkan? Ya, Allah Taala sebut. Kerana perkataan infaq di dalam bahasa Arab, maksud dia mengeluarkan sesuatu kepada pihak yang lain. Maksudnya dia menekankan aspek pihak yang lain. Kerana orang Arab dahulunya, apabila mereka memberi sumbangan, mereka memberi bantuan. Sebab itu Nabi SAW diutuskan liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab ada sebahagian daripada orang Arab yang mereka ni dah ada akhlak, suka bagi tolong orang, suka menderma, ada. Tapi Nabi datang untuk sempurnakan lagi. Kerana mereka bagi, tapi dengan tujuan supaya mereka dipuji, supaya orang kata kepada mereka, mereka adalah orang yang mulia. Aku suka bagi sumbangan. Sebab itu mereka sebut karam, mulia. Tapi apabila Islam datang, sumbangan itu ditukar istilahnya kepada infak. Saya sebut infak tadi maksud dia apa? Keluarkan sesuatu kepada pihak yang lain. Maka Islam menitik beratkan tentang pihak yang lain. Bukan sekadar kita bagi itu sebab kita nak nama. Macam orang Arab, mereka bagi tak peduli kau dapat ke tak dapat. Jadi nama aku naik, orang bunyi, orang sebut nama aku. Tetapi Islam datang dengan maksud infak, menitik beratkan tentang penerima itu. Bagaimana keadaan duit yang kita bagi itu membantu dia. Maka sebab itu al-infaq itu dia bukan melihat perspektif kepada orang yang memberi, tetapi orang yang menerima itu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada rezeki yang kami berikan, yunfiqun, mereka infakkan, mereka memberikan. Sebab itu tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab kan, belajar bahasa Arab, terowong tahu terowong? Bahasa Inggeris sebut apa? Tena kan? Terowong, bahasa Arab sebut an-nafqu. Bahasa Arab sebut terowong tu an-nafqu. Sebab apa? Peranan dia tu masuk ke sini dan dia sampai ke pihak yang lain. Masuk sini, keluar ke sini. Perkataan nafqu itu. Daripada perkataan itulah diambil perkataan infak. Kerana apa maksud infak? Itulah kita mengeluarkan dan sampai apa yang kita keluarkan tu kepada pihak yang lain. Kita boleh faham tak? Kan semakin tak faham. Kalau tak faham, tuan-tuan ambil lah makna infak tu sedekah je. Biasanya nak ceritanya tuan-tuan, makna infak itu Islam datang dengan maksud pemberian yang kita beri itu melihat kepada pihak yang menerima. Bukan melihat kepada kita bagi, kita nak nama supaya orang sebut nama kita hebat. Tidak. Tapi Islam datang dengan istilah yunfiqun, memberi infak, kerana kesan dia itu kepada penerima infak kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka memberi infak, mereka membantu orang lain tu. Ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Baik, sebab itu tuan-tuan muslimat, memberi sedekah, memberi infak ini satu amalan yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Munafiqun, wa anfiqu fi mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmu ahadukum maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berilah infak, berilah sumbangan, mimma razaqnakum, sebahagian daripada kami rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang daripada kamu ni kematian. Sehinggalah apabila dia mati, dia tak sempat memberi bantuan kepada orang lain, fayaqul, maka dia berkata, rabbi laula akhartani, wahai Tuhan aku, boleh tak extend sikit aku mati ni, ila ajalin qarib, sehingga ke satu tempoh sikit je lagi, qarib, dekat saja. Apa aku nak buat?
fa as-saddaqa, kerana aku nak bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku nak jadi orang-orang yang soleh. Maka besarnya, hebatnya amalan bersedekah ni, bahkan Allah masukkan menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa, iaitulah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka itu, mereka infakkan, mereka memberi bantuan. Sebab itu tuan-tuan, tadabbur kita, penghayatan kita, apa yang perlu kita buat? Kena ada bajet lah tuan-tuan. Bulanan kita dapat gaji, ada bajet sedikit, yang ini untuk aku infak. Yang ni kita dah buat bajet, yang ni bayar bil tu, bayar bil ni. Infak tak ada. Ada satu, setiap-tiap bulan tak pernah miss, infak bagi. Ada satu bahagian kita, ini untuk jangan kacau, memang aku nak infak. Maka kita tak akan miss setiap bulan. Maka itu tadabbur yang kita dapat buat, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama, iaitulah melibatkan spiritual, beriman dengan perkara ghaib. Yang kedua, melibatkan fizikal, mendirikan salat, menunaikan salat dengan hak-haknya, iaitulah menjaga hubungan dia dengan Allah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka memberi infak, memberi bantuan dengan maksud menjaga hubungan sesama manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini tuan-tuan muslimat. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk sambungannya pada ayat yang keempat. Terima kasih tuan-tuan di atas perhatian dan kehadiran tuan-tuan. Yang baik datang pada kelemahan saya, yang baik datang kepada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.